Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radayna billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan semestinya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah guna daripada Allah. Dapatlah kita bertemu sekali lagi malam ni, dan malam ni merupakan malam pertama kita untuk sebagai pengajian kitab hadis 40 kita ni. Saya secara peribadi saya rasa seronok. Tuan mesti kata, dia ni pergi mana pun dia kata lagu tu. Tak, saya tak kata. Abang Anjit saya tak semua tempat saya kata lagu tu. Seronok lah. Tapi saya tak zahirkan. Tapi dekat teratak ni saya nak kena kata saya seronok. Satu pasal lagu orang kata apa, berkongsi dengan adik-beradik sendiri lah, anggap lagu tu lah. Lagu mak-mak menakan, lagu adik-beradik, lagu pop-pop menakan, macam tu lah. Seronok. Lepas tu dalam suasana yang santai begini, rasa lagu macam mengaji di pondok-pondok lagu tu tu. Dia tak formal sangat, saya seronok lagu tu. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah kalau rasa nak renggang-renggang badan, nak bersanap, tak ada masalah lah dengan saya ni. Tak payah risau lah. Nak mangkit, bergerak asal ke, sakit pinggang, tak apa, boleh. Tak ada masalah. Seronok lah tuan-tuan. Malam ni rasa seronok pula dengan hujan, saja kenal. Lepas ni rasa macam dirahmati lah, insyaAllah, mudah-mudahan lah. Jadi malam ni malam permulaan kita. Jadi sebagaimana yang kita persetujui lah, saya anggap macam tu lah. Mungkin lepas-lepas ni kita akan buat bulanan lah kot. Bulanan kot. Mudah-mudahan lah, panjang umur insyaAllah. Hari tu tengok macam mana. Tapi saya ingat hari ni cantik dah. Tapi kalau rasa ibu-ibu, rasa ayah-ayah, rasa ada kekangan, kita cuba fikir tengok. Sebab saya hari ujung minggu ni saya banyak program dulu lah. Tu saya takut tu. Tapi kalau rasa macam Ustaz, kalau buat hari ujung minggu ni lagu ramai lah, mungkin kita boleh retiak tengok lagu mana. Tapi cantik dah tahun ni, cantik dah. Saya seronok lah, rasa seronok lah. Rasa macam tak mau ceramah, rasa macam nak makan terus boleh. Seronok. Jadi santai lah ibu-ibu nah, ibu ayah nah. Santai, nak tanya apa tanya terus lah. Tak usah ada formal-formal lah dengan saya ni. Lepas tu yang keduanya, yang ada dalam ni ada dalam 10% daripada seluruh kampung Riverside ni. Ada? Tak ada? 5% ada? Tak ada? 7.4%. Kita doa tuan-tuan jadi saksi malam ni. Kita doakan nanti, ni hadis pertama malam ni, menjelang hadis ke-15, kita nak bagi jadi kurang-kurangnya 15%. Kita buat insya-Allah, mudah-mudahan boleh. Insya-Allah. Saya rapat dengan Fadil Tuanku Ustaz Mutalib Ma'ruf. Rapat sungguh-sungguh. Tidur sekali, picit belakang, picit kaki semua ni, pergi berjalan sampai merata sekali. Saya sakit demam, dia telefon tanya, lagi tak sihat lagi tu lah dia tanya. Sebab tu lah memang rapat lah dengan dia. Dia cerita suka duka dia buka An-Nadah dulu tu kan. Umur dia 22 tahun. Tengok saudara kita, adik-beradik saya, Ustaz Iman kita ni buat kan, terentak ni saya rasa teringat Ustaz Mutalib kita. Dia buat umur 22 tahun. Masa tu apa yang orang tak buat kat dia tu, orang korek jalan kan, tak mau bagi masuk ke pondok dia tu. Macam-macam. Bila ni tuan-tuan tengok Nadah macam mana dia berdiri. Ada hotel, ada resort, ada travel, ada construction, sekolah dia, perkembangan dia, ada tadika dia. Dan saya ingat lepas-lepas ni kita nak buat ke arah sampai nak buat sampai tahap college. Dia membuka itu pada usia dia 22 tahun. Mula macam ni tuan-tuan. Rumah pak mentua dia kan. Lepas tu dia berkembang jadi sampai institusi yang besar. Kita mungkin tak mau sampai jadi sekolah yang besar, tak mau. Tapi saya inginkan benda ni jadi usrah, jadi satu kekeluargaan tu. Sistem kekeluargaan yang seronok. Saya seronok tuan-tuan. Jadi sebab saya seronok, malam ni kita mula. Sebelum kita nak mula tuan-tuan, yang ada dekat tangan tuan-tuan sekarang ni kitab hadis 40.
Kitab hadis 40 ni yang disusun oleh Imam Nawawi. Sebenarnya kalau tuan-tuan cari kitab hadis 40 Matan Arba'in, bukan Imam Nawawi seorang, ramai ulama lain tulis hadis 40. Ambil hadis, kumpulkan bagi 40, jadikan satu kitab, hadis 40. Sebab ada hadis Nabi kata, man hafaza arba'ina hadisan min ummati, atau kama qala, dalam kalangan umat aku siapa yang hafal 40 hadis, banyak ganjaran, dia akan dibangkitkan di hari kiamat bersama dengan orang-orang hebat, orang soleh dan orang faqih. Cuma hadis tu dia dhaif, tapi bolehlah bukan palsu, tapi dia dhaif. Cuma Imam Nawawi dan para imam yang lain susun hadis 40 ni agar sekurang-kurangnya kita dapat 40 hadis daripada Nabi. Dan tuan-tuan, sebelum kita nak mula ni, saya nak cerita sikit lah Imam Nawawi, boleh cerita di mana kita kenal dulu yang penulis kitab kita ni. Imam Nawawi lahir tahun 631 Hijrah. Dia meninggal tahun 676 Hijrah. Pendek kan? Umur dia 45 tahun bila dia meninggal. 45 tahun kira muda tuan-tuan. Nikah tak ada, anak tak ada. Dia meninggal dulu sebelum ayah dia lagi. Orang yang usia dia 45 tahun tuan-tuan, Imam Nawawi ni, setelah dia meninggal dunia, kita dah 1400 Hijrah dah. Tetapi roh dia, semangat dia, karya dia masih hidup sampai hari ni. Saya boleh berani garanti dekat tuan-tuan, tuan-tuan start kereta ke, pi cari mana pelusuk surau masjid atas dunia ni yang di dalam dia tak ada kitab Imam Nawawi dibacakan dalam kuliah maghrib, cuba cari kalau ada. Tak ada. Start kereta pi lah masjid Jarak paling dekat, tengok dalam senarai ceramah tu ada tak satu kitab Imam Nawawi dibaca oleh ustaz-ustaz? Ada. Allah jadikan keberkatan umur pada Imam Nawawi ni. Umur dah 45 tahun ya tuan-tuan. 45 tahun saja. Tetapi nama je masih hidup sampai hari ni, dibaca di seluruh dunia, daripada Nusantara sampai ke penjuru Afrika. Pasti dalam surau-surau itu terdapat ada kitab Imam Nawawi dibacakan. Tak kira lah hadis 40 ke, kitab Azkar ke, kitab Riyadhus Salihin ke, kitab syarah Sahih Muslim ke, Minhajul Abidin ke, banyak tuan-tuan karangan kitab Imam Nawawi ni yang dibaca di seluruh surau dan masjid serata dunia. Itulah bagaimana Allah memberkati usia Imam Nawawi. 45 tahun tuan-tuan hidup dia. 45 tahun. Kalau ditanyakan kepada kita apakah contoh berkat umur itu, bagi contoh Imam Nawawi. 45 tahun. Imam Nawawi ni tuan-tuan, ayah dia cerita setelah dia meninggal dunia, masa dia budak-budak dulu, umur dia, masa dia budak-budak, dia tak suka main dengan budak-budak lain. Kawan-kawan duk ajak lah main latu-latu, tahu tak latu-latu? Tak tahu lah sama tu ada ke tak ada kan. Tapi dia tak mau main. Ni cerita dalam dia terjemah dia ni, dia tak mau main. Sambil kawan-kawan duk main ni, dia duk baca buku, duk baca kitab. Sampai ada satu syekh tegur ayah dia, pasal ayah dia ni buka kedai runcit. Ayah dia buka kedai runcit, maka dia ni kerja di kedai runcit dengan ayah dia. Di mana? Di Nawa. Nawa tu nama kampung dia. Sekarang dekat Damsyik, Syria. Nama betul dia Yahya bin Sharaf nama dia. Nawawi tu gelaran sempena kampung dia. Sama macam Imam Bukhari, nama dia Muhammad bin Ismail. Duduk di Bukhara, maka panggil Bukhari. Imam Bukhari. Jadi nama Imam Nawawi ingat, kena tulis pun tak apa, Yahya bin Sharaf. Masa kecil ni kawan-kawan ajak main, dia tak mau main, dia duduk mengaji, ulang gaji pelajaran seorang-seorang. Sampai satu syekh tegur ayah dia, kata, anak hang ni hang hantarlah bagi mengaji, pasal aku nampak masa depan dia untuk agama ni luas. Maka ayah dia tanya, adakah tuan ini ahli nujum? Dia tak, tetapi firasat aku, ilham aku mengatakan dia ni one day akan jadi orang yang besar dalam agama. Sumbangan dia kepada agama besar, tuan. Besar. Saya teringat bila saya cerita zaman budak-budak Imam Nawawi, saya teringat Imam Abu Hanifah. Tak apa, saya punya style macam tu sikit. Kita banyak cerita pasal imam-imam. Nak bagi ibu-ibu kenai dah kadang saja, bagi kita lekat dalam kepala ni banyak nama para kekasih Allah. Mudah-mudahan nama mereka tu adalah hati kita. Kita mati esok, malaikat namai azab kita pun
dalam hati kita ada nama para kekasih Allah, jadi malaikat tak azab. Mudah-mudahan insya-Allah kita kena kenal banyak nama para awliya, para kekasih Allah ni. Saya akan banyak ulang insya-Allah. Yang saya janji dengan ibu-ibu, ayah-ayah, menjelang habis kitab ni, ibu ayah mati dulu ke, saya mati dulu ke, ataupun kita khatam dulu ke, mudah-mudahan khatam lah. Habis nanti kita dalam kepala kita akan ada puluhan, ratusan insya-Allah nama-nama ulama. Dan saya sebut tadi, ibu-ibu kenal lah. Bila saya kata apa, Nu'man bin Sabit, kenal. Yahya bin Ma'in, kenal. Saya nak seronok macam tu. Saya tak tanya seorang-seorang lah, tapi ibu-ibu kenal lah. Rumah kita nak jadi lagu tu insya-Allah. Imam Abu Hanifah dia duk mengajar lagu ni lah. Ada seorang anak murid dia nama Abu Yusuf. Abu Yusuf ni pak dia buka kedai. Sama lah macam kes tadi ni. Imam Abu Hanifah awal lagi. Imam Abu Hanifah kurun pertama, kurun kedua dia wafat 150. Imam Nawawi kurun ke-7, 76. Dia duk mengajar ni, ada satu anak murid dia nama Abu Yusuf. Kalau lagu adik imam kita ni lah, duk depan mengaji hari-hari. Tapi Abu Yusuf ni pak dia buka kedai. Buka kedai nasi lauk lagu tu lah. Hari-hari dia punting kerja pasal nak pergi mengaji. Sekali lah punting ngaji nak pergi kerja kan. Sampai pak dia main heret dia balik. Ni lagu tu pun dah. Pak dia kata kepada Imam Abu Hanifah, anak aku tak boleh mengaji hang. Sebab kalau anak aku mengaji hang, siapa nak jaga kedai? Ada tak panggil mak pak lagu tu? Belembok lah ni kan? Siapa nak jaga kedai? Maka Imam Abu Hanifah kata, kalau anak pakcik mengaji, insya-Allah one day dia akan kaya, dia akan makan makanan yang mewah dan duduk dengan para raja. Maka kata bapa Abu Yusuf ni, agak-agak nak bohong pun dia kata. Kalau tak mahu dia tak bagi juga. Lah tuan-tuan tahu Imam Abu Hanifah buat apa? Imam Abu Hanifah tanya, pakcik, kalau anak pakcik ni, Abu Yusuf ni kerja dengan pakcik, sehari agak-agak lah dia boleh buat main sales sebanyak mana? Maka kata bapak dia ni, lebih kurang 50 dinar. Lebih kurang lah ni, Kamakal dia tak sebut berapa, kita kata lah RM50. Lebih kurang sehari RM50. Imam Abu Hanifah kata tak apa, lah ni dia main kat saya, setiap hari dia main, saya bagi dia RM50, bagi kat pakcik. Elang, ni cikgu yang baik, ustaz yang baik, murabbi lah. Dia ambil berat pasal anak murid dia tak boleh main sekolah pasal tak ada duit, dia bagi duit bagi main. Maka dia bagi. Akhirnya tuan-tuan, Abu Yusuf setelah Imam Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf jadi qadi nombor 1 kerajaan Abbasiyah. Nama dia Qadi Abu Yusuf, Qadi Qudah, maksudnya hakim mahkamah tinggi. Senang habaq, seluruh imam dekat kerajaan Bani Abbasiyah dia nombor 1. Qadi Abu Yusuf ni. Imam Abu Hanifah ada 2 anak murid utama. Satu Qadi Abu Yusuf, seorang lagi Qadi Muhammad bin Hasan Syaibani. Nama dia. 2 orang ni orang penting tuan-tuan, orang penting. Kita akan cerita, kita akan ulang-ulang nama dia nanti. Imam Qadi Abu Yusuf ni jadi tok guru besar. Sampai satu ketika dia makan malam, dia makan majlis di raja dengan Raja Abbasiyah, dengan para pembesar kerabat-kerabat Abbasiyah ni. Dia tergelak seorang-seorang. Bila khalifah tanya dia, pasal apa hang gelak? Ada apa lawak dalam ni ke? Tak. Dia kata, saya teringat kisah arwah Tok Guru Imam Abu Hanifah tu. Tok Guru saya sebut kisah ni, yang saya akan makan dengan para raja. Jadi malam ni jadi sungguh, dia kata. Tu. Tuan-tuan, ilmu memang mengangkat darjat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu memang angkat darjat kita tuan-tuan. Itu janji Allah. Kita ada anak-anak kecil sekolah, kita tak ada duit sikit-sikit, korban juga lah untuk anak-anak kita mengaji. Dia pun tak mau mengaji lepas SPM, keras sikit tak apa, paksa sikit tak apa, bagi mengaji juga. Tak mengaji bidang agama tak apa, bidang apa pun tak apa, jadi dia mau mengaji. Saya Alhamdulillah, saya rasa sendiri benda tu. Bila saya boleh kerja elok sikit, bukanlah elok, tak hebat lah macam pensyarah, saya cikgu ya. Tapi rasa lah boleh sarah mak ayah, boleh beli adik, tak boleh bayar protect insurans, kita boleh tolong bagi. Abang sangkut boleh, kita boleh tolong suruh kan. Ada apa-apa keperluan mak ayah kita boleh bagi. Pasal kita bukan orang senang. Kita biasa rasa susah. Bila Allah dah angkat kita mengaji lebih sikit, janji Allah tu betul ya tuan-tuan. Rasa benda tu, rasa sungguh-sungguh. Jadi ingatlah kat anak-anak kita ni mengaji lah. Nak mengaji, seronok kan mengaji ni. Baik. Jadi sambung kat tadi tu, Imam Nawawi tu. Imam Nawawi. Jangan marah saya nah. Imam Abu Hanifah Hawaii. Saja saya petik ni, Imam Nawawi ni kurun ke-7. Bila saya kata kurun ke-7 ni, macam mana nak ukur dia? Kita ukur tahun dia mati.
Dia mati, dia wafat 676. Maka kurun ke-7 dah kira lagu tu. Bila 600 maksudnya bila 6 kurun ke-7. Kan? Macam lah 2022. 2022 2022 kan. 20 jadi alaf ke 21. Dia kena tambah 1 kan. Hijrah sama, Masihi sama kan. Jadi baik. Imam Nawawi ni dia kurun ke-7. Baik. Maka tuan-tuan, ayah dia cerita lagi masa dia budak, umur dia 7 tahun, masa bulan Ramadan, malam ke-27, tengah duk tidur ni, tiba-tiba dia gerak satu rumah. Imam Nawawi masa ni umur dia baru 7 tahun. Dia gerak satu rumah. Dia kata kat pak dia, "Pak, cahaya apa masuk rumah kita ni?" Dia kata kat pak dia. Pak dia kata, "Cahaya apa? Tak ada cahaya apa." Dia gerak mak dia. "Mak, apa cahaya terang sangat dalam rumah kita ni?" Mak ayah dia ingat. Dia ni kena apa-apa dah pasal. Lalas sekali baru ayah dia teringat, malam ni Ramadan, malam 27. Anak dia dapat dakut Lailatul Qadar ni. Sedangkan masa tu dia baru 7 tahun. Orang bincang tentang riwayat dia, orang bincang. Sahih riwayat ni. Ya? Macam mana Imam Nawawi umur 7 tahun dapat Lailatul Qadar? Kata ulama, itulah rahsia Allah. Allah boleh anugerah dekat dia awal benda yang dia akan buat nanti. Tuan. Nak abang kata Allah Maha Kuasa, dia akan buat kebaikan kepada agama tu nanti umur 30, 40 kan. Tapi kecil Allah dah bagi dulu dah. Tuan-tuan ingatlah kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Kan Nabi Khidir bunuh satu orang budak kan, dalam Quran kan. Surah Kahfi ya Ustaz kan. Bunuh. Sebab apa kata Nabi Khidir, esok besar dia nak bagi menyusahkan mak pak dia, aku bunuh siap-siap. Begitulah Allah atur masa ni tentera Allah. Allah boleh buat dalam sejam. Ada orang rasa lama, ada orang rasa sat. Ya? Tentera Allah masa ni tuan-tuan. Orang yang mati dalam kubur sejak zaman Nabi Adam dulu, kalau dia kena seksa, tentera nak kiamat, berapa lama dia kena seksa. Ada orang mati hari ni, esok kiamat dia kena seksa dalam kubur. Tak sat saja mana haji. Tak, Allah boleh buat kerja Allah. Haji ni tak ada dalam ilmu Allah. Mana haji Imam Nawawi dapat Lailatul Qadar awal. Anak saya 6 tahun pun bagus tak dapat pun. So besar jadi penyamun tak tahu. Allah tahu kuasa Allah. No? Allah tahu. Kadang-kadang benda yang kita dapat dulu-dulu ni, ya, mungkin Allah bagi siap-siap dah untuk ke depan kita nak buat, kita tak tahu. Ataupun mungkin kita punya darurat ataupun kita punya musibah zaman muda-muda dulu ni, jatuh motor ke apa, kena fitnah dengan orang ke, kita rasa aku tak buat dosa apa pun ya Allah, aku kena. Allah nak ampun dosa satu, Allah nak angkat darjat satu. Mungkin masa depan kita nak buat silap apa-apa ni, Allah bagi siap-siap dah. Pasal Allah tahu aku bagi dia umur 60 esok sakit lutut, dia tak boleh pi dia. Maka aku bagi dia sakit lutut awal, umur dia 18 tahun. Lagu tu. Allah sayang kat kita tuan-tuan. Allah sayang kat kita. No? Apa pun Allah buat kat kita ni, apa pun untuk kebaikan kita. No? Untuk kebaikan kita. Jadi Imam Nawawi dia meninggal tahun 676 dan dia ialah satu-satunya ulama, saya ulang, satu-satunya ulama selepas kurun kelima. Maksudnya ulama ni kan ramai. Zaman salaf sampai 300 Hijrah, kurun keempat, kurun ketiga Hijrah, lepas tu, lepas kurun kelima ni, ya, lepas kurun kelima bermaksud tahun 400 lebih, Imam Al-Ghazali, kurun ke-6, awal kurun ke-6, dia beranak 450, dia wafat 505. Tapi area itulah. Imam Nawawi seorang saja ulama yang selepas kurun kelima Hijrah yang satu dunia tak kata kat dia. Imam Nawawi. Ada ulama lain yang datang kemudian, Ibnu Taimiyah. Geng ni setuju, geng ni tak setuju, tu ya. Geng ni puji, geng ni kata. Ibnu Katsir pun ada. As-Suyuti pun ada orang melemahkan dia. Ibnu Hajar Al-Asqalani pun ada sebahagian yang kata kat dia. Az-Zahabi juga begitu. Tetapi An-Nawawi tak ada siapa kata kat dia. No? Tak ada geng, sebut geng tak kenal lah. Tapi tuan-tuan faham lah. Kat Malaysia, kat dunia ni kan ada macam-macam geng ni. Tak ada siapa kata kat dia. Semua puji dia, semua klaim Imam Nawawi ni geng mereka. Ni Imam Nawawi. Imam Nawawi karang satu kitab syarah, nama dia Majmu'
Majmu' ni kitab syarah Majmu' Syarhu Muhazzab. Imam Syafi'i buat kitab. Lepas tu Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi syarah jadi kitab Muhazzab. Lepas tu ada ulama-ulama yang ramai syarah balik Muhazzab tu. Tetapi syarah Imam Nawawi nama dia Majmu', the best dibaca sampai hari ni. Itu Al-Imam An-Nawawi. No? Selesai cerita Imam Nawawi, kita nak masuklah hadis hak mula. Boleh? No? Boleh, insya-Allah. Hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dalam riwayat yang lain kita akan jumpa dia kata yatazawwajuha. Buku tuan-tuan yang mana? Yankihuha ke yatazawwajuha? Yankihuha juga. Dia ada dua riwayat. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. No? Ke depan ni kita buat. Letak satu meja tang ni seorang muqri. No? Imam kita lah boleh. Dia baca, kita urai. No? Sonok sikit. Ataupun buat giliran lah. No? Seorang baca hadis, kita urai. Sonok sikit. No? Tak apalah permulaan. Ke depan ni cadangan saja. Kalau tu tuan-tuan tak mau main ayah saya pula. Tak mau pun tak apa, saja aja. Nah. Jadi saya baca maksudnya daripada Amirul Mukminin Abi Hafs. Hafs ni maknanya apa? Hafs ni ada dua maksud. Satu orang terjemah, Abi ni, Abu ni ayah. Ayah Hafs ni Hafsah. Satu. Anak Sayyidina Umar kan nama Hafsah, isteri Nabi. Satu lagi Hafs ni juga maksudnya apa? Singa. Bapak singa. Memang Sayyidina Umar bapak singa kan. Jalan yang dia lalu, syaitan tak lalu dah. Ni Sayyidina Umar. Kita jalan nak kita lalu, syaitan buat roadblock tu Sayyidina Umar jalan yang dia lalu, syaitan pun tak lalu dah. Dia cengeng. Sayyidina Umar sebut sami'tu Rasulullah, aku dengar Rasulullah kata, Rasulullah yaqul innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu dikira dengan niat. Dekat tu dulu. Setiap amalan itu dikira dengan niat. Walaupun pendek takat tu saja, tuan-tuan hafal takat tu pun jadilah. Innamal a'malu binniyat. Sampai takat tu pun jadilah, simpan. Kebanyakan orang imam akan letak hadis ni nombor satu dalam kitab depa. Walaupun kadang-kadang kitab tu kitab fiqh yang tak berkait pun, kadang berkait lah juga niat ni, tapi dia akan letak nombor satu. Dia buatlah kitab sirah ke apakah, dia akan letak nombor satu. Abdul Rahman bin Mahdi. Abdul Rahman bin Mahdi ni tok guru Imam Syafi'i. Dia kata la sanaftu kitaban bada'tu fi awwali kulli juz'in ataupun babin minhu bil hadisi innamal a'malu binniyat. Dia kata kalaulah aku sendiri ada kitab, aku akan pastikan setiap permulaan bab ataupun setiap permulaan kitab aku tu aku akan letak hadis ni. Daripada kesedaran itulah pakat-pakat buat. Tuan-tuan buka Riyadhus Shalihin Imam Nawawi juga pun innamal a'malu binniyat. Banyak kitab-kitab hadis ataupun kitab-kitab sunan ataupun kitab-kitab fiqh yang datang kemudian, nombor satu akan letak hadis ni dulu. Nak bagi tahu apa? Sambil kita mengaji hadis ni, sambil kita renew kita punya niat. Niat kita nak baca kitab ni untuk apa? Tuan-tuan saya tak takut, pasal tuan-tuan memang main nak mengaji. Yang saya takut ni siapa? Saya. Takut ni, takut mai jadi tak ikhlas ke, takut mai jadi nak menunjuk ke, takut nak ngurat nak darah sini ikut dapat menantu seorang ke. Takut ni. Kan? Kalau ibu-ibu ayah saya tak takut, pasal memang main nak mengaji. Kan? Macam saya ni main ni saya takut dengan ada kamera dengan apa, takut jadi nak belagak ke, takut jadi nak riak. Oh, pasal itulah hadis ni penting ni. Setiap amalan dihitung dengan niat. Walaupun simple saja, tetapi tuan-tuan, niat membawa perubahan yang sangat besar dalam hidup kita. No, tuan-tuan, dengan niat itu dia boleh mengubah segala-galanya.
Dalam kitab fiqh lama-lama tuan-tuan, contoh yang berat ni. Nak cerita pun takut, tapi pasal mengaji cerita bila nak. Contoh ni tak berlaku saya ingat, tapi kalau berlaku juga dia dikira sebagai hukum. Dicerita oleh para penulis kitab-kitab fiqh dulu-dulu ni, contoh innamal a'malu binniyat ni, nak abang kata punya besar beza dia. Kalau saya nak bagi contoh mudah lagu ni lah. Kita bangkit pagi kena mandi wajib, kata Allah. Kena mandi hadas. Mandi hadas ni kena sempurna seluruh badan, ya? Seluruh semua kena. Kita bangkit-bangkit, kita pun mandi bera ni semua kena, ujung-ujung kuku semua kena ni. Tapi kita tak niat, tak terlintas pun niat mandi wajib. Teringat seronok mandi lah. Keluar pergi masjid, start motor, Allah, aku hadas semalam, tak mandi wajib lagi. Tapi tadi aku mandi ni, mandi sempurna macam mandi wajib ni. Kira dia tak kira lah. Walaupun kita buat tindakan tu sama lah, tak kira. Sampai tahap tu. Contoh saya tak berat ke tuan? Saya beri contoh yang berat sikit boleh lah. Jangan marah saya, ni contoh kitab. Contoh kitab lama lah. Kalau seorang suami itu dia balik rumah tengah malam, dia pergi mendatangi isteri dia dan dia melakukan hubungan dengan isteri dia. Lepas tu siang sedang orang lain, bini orang lain. Ni contoh zaman dulu pasal dia pun musafir, duduk penumpang semua ni. Tapi saya ingat tak berlaku. Tapi nak abang kata beza dekat niat tu. Dia betul-betul niat bini dia, ibadat apa semua ni, tak fikir apa semua, tak terlintas langsung. Tiba-tiba bangkit bagi orang lain. Adakah dia berzina dikira di sudut hukum dia tak berzina? Sampai tera tu beza. Tapi zaman law lah bagi contoh tu baling yang kayu lah, melampau sangat. Akan sampai tak jam. Ulama bagi contoh ni nak abang kata sampai tera tu beza niat ni. Tuan-tuan, beza niat dengan tak niat ni sampai tera-tera tu beza dia. Kita semayang 3 rakaat maghrib tapi tak niat maghrib, terlupa niat. 3 tu tak dapat apa. Ataupun kita bangkit pagi subuh, kita semayang 2 rakaat. Semayang 2 rakaat. Niat apa nama ni subuh, kan? Habis memang bagi salam, lalu subuh lambat. Pakai baju pergi kerja. Jalan sekarang baru azan. Hak 2 tadi tu lagu mana? Tak kira pasal tak masuk waktu. Kan? Tak kira. Baik. Ataupun kalau kita niat, ataupun macam ni. Kita semayang niat subuh. Kita semayang subuh 2 rakaat. Okey. Kita semayang duha. Kita semayang tahajud 2 rakaat. Lepas tu azan subuh. Lepas tu apa nama ni, kita kalau nak pergi kerja, kita keluar pergi. Lepas tu subuh tak ada semayang lagi. Itu kita kata tak apalah, aku buat 2 rakaat juga tadi. Subuh pun 2 rakaat. Kira dia tak kira pasal niat lain. Itu tuan-tuan betul tu contoh simple saja. Tapi nak abang kata niat memang bawa pengertian, memang bawa maksud yang sangat membezakan. Tuan-tuan, innamal a'malu binniyat ini, sesungguhnya amalan itu dihitung dengan niat. Ulama syarah ni dia luah lagi. Luah lagu mana tuan-tuan? Sampai tahap siapa-siapa yang dia niat buat nak sesuatu tak dapat benda tu, tapi dia mati dalam keadaan dia niat nak buat benda tu, Allah akan bagi kat dia benda tu. Contoh dalam hadis Nabi kata apa nama ni, Allahumma shalli ala Muhammad. Man sa'alallaha syahadah bisidqin. Barang siapa yang mohon kepada Allah nak mati syahid, berniat nak mati syahid dengan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh niat. Walaupun dia duduk di jarak Malaysia tak ada perang, tapi kalaulah jadi perang, aku nak berjuang untuk Islam. Dia fikir lagu tu sungguh-sungguh ni. Ballaghahullahu manazila syahadah wa in mitta ala firashi. Dia mati, so Allah akan angkat kematian dia itu ke status syahid. Walaupun wa in mata ala firashi, walaupun dia mati atas tempat tidur dia. Kata tu. Dia tak mati syahid, dia mati tempat tidur lah. Tapi dia teringin sungguh nak mati syahid. Lagu orang Palestin, tapi dia tak mampu. Tapi dia nak sungguh-sungguh. Nak ni bukan nak main-main, nak sungguh-sungguh. Kata Nabi, dia mati atas tempat tidur, Allah akan bagi dia status syahid. Syahid akhirat lah, bukan syahid dunia. Syahid dunia kita kena tanam terus.
mandi apa dah ni. Tuan, saya dunia akhirat. Baik. Ni cari akhirat saja. Tapi Allah akan bagi status tu dekat dia. Baik. Kemudian tuan-tuan, ada satu hadis yang lain nak cerita pasal niat ni, nak cerita pasal niat ni. Ada satu hadis yang lain, seorang lelaki ni, hadis ni dalam Sahih Bukhari juga ada, Sahih Muslim juga ada. Ada seorang lelaki ni, dia niat nak sedekah. Satu malam tu dia niat nak sedekah. Maka dia keluar rumah, dia cari siapa-siapa dia jumpa, perempuan, dia sedekah duit. Dengan niat nak dapat redha Allah lah. Dia tak kenal siapa pun, dia sedekah pun, jalan lagu tu saja. Esok pagi ni viral. Orang duk cerita di kedai kopi ni, hantar ada seorang lelaki semalam. Dia duduk dengar sambil dia baca paper kan. Tak ada baca paper lah ni, Nabi cerita berlaku zaman Bani Israel dulu ni. Tapi dia duduk pagi tu dia dengar orang kampung duk cerita, hantar tak semalam ada seorang lelaki ni, dia pergi sedekah kat orang zina, hantar tak kat pelacur perempuan. Ada punya tak erti bahasa, pergi sedekah kat pelacur. Nak sedekah pergi dah sedekah di tafih ke masjid ke. Dia dengar, dia kata, ya Allah, aku niat nak sedekah untuk jalan Allah, tapi aku tak tahu kata dia tu pelacur, aku tak pergi siasat dia pula. Dia kata lagu tu yang hati dia, tak apalah malam ni kau sedekah halal lah kat siapa-siapa, dengan niat di jalan Allah. Malam kedua dia keluar pula tengah malam, jumpa sepakuk jalan, dia sedekah duit. Dia pun pergi, tak mau cakap macam banyak, tak mau ambil gambar apa. Esok tu orang cerita lagi, orang kampung ni pun macam cerita pasal orang saja kan. Kata hantar semalam ada seorang lelaki ni pergi sedekah kat Menyamun. Kawan tu nak pergi Menyamun, tiba-tiba ada lelaki mana je ni buta pokok, dia pergi bagi duit kat Menyamun tu. Pakai tu gelak, pakai tu kata apa dah punya bengong ni. Kawan ni dengar, wah aku boleh tu semalam tu lah Menyamun pula ke. Dia kata dalam hati dia, ya Allah, aku nak sedekah di jalan Allah ni, tapi kena kat Menyamun pula dah. Tak apalah, malam ni aku sedekah lain. Malam ketiga tuan-tuan, dia keluar yang sama, gelap malam, dia pergi sedekah kat satu orang lelaki tua ni. Dia dah anggap okey lah, kena okey lah. Esok pagi orang kampung dia ni, geng-geng bawang ni cerita lagi. Kata hantar dah semalam seorang lagi cerita pelik. Contohnya hadis sahih tu lah. Dia pergi sedekah kat Datuk Seri tu, hantar dah Datuk Seri. Baru dapat Datuk Seri marin ni. Sedekah kat satu Datuk Seri ni. Dia tu Tan Sri kaya dah, ada siapa pergi sedekah kat dia. Kau ni dengar, aduh aku tu semalam tu kat jalan tu aku tak ada oleh dah. Maka dia pun, ya Allah, macam mana ni kan. Dan Nabi kata diilhamkan kepada dia, either malaikat mai habang kat dia ataupun dalam mimpi dia. Tapi Nabi kata diilhamkan kepada dia seorang lelaki mai habang kat dia, ataupun ilham suara mai kat dia kata, adapun sedekah hang itu ketiga-tiganya Allah terima. Yang kata Allah terima tu tuan-tuan, macam ke Imam Nawawi ni lah. Yang kata Allah yaqbalu biqablin, yang Allah kabulkan dengan biqablin hasanin, dengan pengkabulan yang baik. Contoh dah Imam Nawawi, dia karang buku beberapa ribu tahun dulu, sampai malam ni kita baca. Tu maknanya Allah kabul tu, mak sampai tahu tu makna Allah kabul. Jadi malaikat ni kata kat dia, Allah terima hang punya sedekah tu. Dia terdetik sedekah terima. Lagu mana aku sedekah, aku subahat ni, sedekah kat orang zina, sedekah kat Menyamun. Maka kata malaikat ataupun dalam mimpi dia tu, adapun perempuan zina itu malam tu dia tak ambil customer lain dah, pasti dia dapat duit dah. Dan malam kedua Menyamun tu memang nak pergi sambung rumah orang, tapi dapat duit hang, dia tak pergi mencuri dah. Dan malam ketiga pakcik kaya tu, dia kaya tapi dia kedekut. Tapi sebab ada orang susah daripada dia mai sedekah, dia rasa tersentuh. Lepas tu dia pun jadi kaki sedekah. Allah atok elok dah. Walaupun dia sangka dia buat tu mungkin tak dapat dah kot, tetapi disebabkan niat dia, Allah sampaikan apa yang dia nak. Al-umur bimaqasidiha dalam kaedah fiqh. Perbuatan itu tengok atas maqasid dia, niat dia. Sama macam hadis ni lah. Daripada hadis ni terbit kaedah tu. Niat dia. Kita sedekah orang main di rumah kita, minta nak buat apa, bayang tapak, buat tahfiz di mana, di Kemboja. Kita siasat pada pukul 3 petang sampai lepas lah. Rumah kita seorang lah. Tahfiz di mana, ada plan tak nak tengok nama apa pengasas tu. Siasat ni punya takut salah. Habis siasat puas hati dah, bagi RM5 tak padan kau tu tunggu sampai 3-4 jam.
Takut, saya faham takut. Kita takut lagi, aku pis lagi, aku bagi tak ke mana. Aku bagi lagi kalau dia burung lagu mana. Tak apa tuan-tuan. Bukan saya nak galakkan kita bagi tak siasat. Siasat takut takat-takat mana padan lah. Nampak dengan main dengan kita kuku panjang pakai rantai je mengaku tafiz tak padan. Ya? Tapi kalau kita nampak meyakinkan, selebihnya kerja Allah. Dia nak burung ke, dia nak apa ke, kita dah siasat takat mana boleh lah. Nah, bukan kita tak siasat langsung. Lepas pada tu kita sedekah niat untuk Allah, memang dia nak buat masjid. Lebih pada tu dia burung pun kita dapat pahala dia buat masjid. Jangan takut lah. Allah tak zalim tuan-tuan. Allah tak zalim kepada para hamba dia. Dan tak sia-sia sedekah kita tu. No? Baik. Boleh tuan-tuan? Ada masa lagi tak? Banyak masa lagi. Baik. Al-umur bimaqasidiha ni. Al-umur bimaqasidiha ni kaedah fiqh. Tak ada dalam ni lah. Cuma al-umur bimaqasidiha. Setiap perbuatan itu diukur dengan tujuan dia. Kaedah ni keluar daripada hadis ni. Baik. Daripada kaedah itu keluar satu lagi kaedah. Dia kata maqasidul lafzi ala niyatil lafizi. Tak apa, itu jangan salih. Cuma nak abang kata kaedah fiqh ni kata maksud seseorang itu dikira bukan atas lafaz dia, tapi maksud dia. Apa benda ustaz ni? Tak apa, saya bagi contoh. Orang duk kata jangan panggil kat laki Pok Hang, Mok Hang kan. Dulu orang duk panggil, tapi lama-lama dia orang duk viral. Jangan panggil kat suami Abi, jangan panggil kat isteri Umi. Hukum dia kira lagu zihar, lagu menyamakan dengan mak pak kita. Berdosa besar? Tak berdosa tuan-tuan. Pasal yang dikira bukan ucapan tu, tapi maksud. Itu contoh saya bagi tu. Ada duk viral dekat media sosial. Siapa-siapa lelaki bila orang tanya dia bujang ke, dia kata bujang. Padahal dia kahwin dah, maka jatuh talak. Tak jatuh. Ada Allah ni orang pandai ukur hakam sendiri. Tak jatuh. Bukan saya galakkan lelaki bohong, tapi nak abang kata tak jatuh. Islam tak berat sampai terus tu. Kan orang katakan laki-laki mana yang dia kata saya bujang, terus jatuh talak. Tak jatuh. Dia bukan dikira atas lafaz dia tu, dia kira atas maksud dia. Hatta kaedah ni tuan-tuan pakai sampai tahap ada orang kena ligat dengan siapa-siapa penyamun, dia lari menyorok masuk rumah kita. Lepas tu penyamun tu main, kau ada nampak orang masuk tak? Kita pun, weh, tak boleh burung, ada seorang masuk. Tak boleh. Kita boleh burung, kita tak ada. Dia bukan burung sunat tuan-tuan, dia burung, dia tak ada istilah burung sunat ni, tapi dia burung dalam agama ni untuk tujuan itu boleh, nak menyelamatkan orang. Seorang suami burung bini dia, ataupun seorang bini burung suami dia, boleh tak? Boleh. Takut ni. Tetapi atas perkara yang macam ni, bini masuk gulai, tak sedap. Nak apa? Tak sedap. No? Orang suruh pakai rempah kari O, dia pergi pakai kari mana tak tahu, tak sedap. Tanya lelaki, Pak Hang weh, sedap tak kami buat gulai? Tak sedap ni. Tapi lelaki boleh burung masa tu. Dia kata sedap. Dia kata mana dia boleh jenis gulai Mohang ni, seluruh jarak ni Mohang seorang kan gulai tak ni. Memang seorang tak ni tak sedap, tapi dia boleh kata sedap. Dia beli burung. Burung yang tu saja lah, bukan burung nikah di Siam tak boleh. Burung yang tu saja boleh. Ya. Sama juga dengan isteri pun. Laki dia perut boroi dah, tua dah kan, kata muai oi, perut kami ni ada six pack dah. Kata kalau aku kata kat orang tua ni perut dia besar, dia tak hati pula. Kata perut Pak Hang lah paling elok sekali. Seluruh jarak ni yang umur 60 ke atas, mana ada orang perut elok ke Pak Hang? Dia seronok. Dia boleh burung yang tu. Burung untuk maslahat rumah tangga boleh. Itu semua masuk kaedah ni. Masuk kaedah maksud, maqasidul lafzi ala niyatil lafizi. Azan ke? Sambil-sambil kita jawab lah, no? Sambil kita jawab lah. Maqasidul lafzi ala niyatil lafizi. Kaedah itu. Baik. Sambung lah. Tuan-tuan sambil jawab lah azan lah. Kita boleh cakap tapi sambil jawab. Cakap agama lah. Cakap semang lara tak boleh kalau azan. Tapi wajib, bukan wajib jawab. Kata Nabi, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang dengar azan dia jawab.
Dia buat kerja lain tapi dia jawab. Habis dia jawab, dia baca Allahumma rabbaha zida'ati tamatu wa salatul qa'imah ila akhir doa, wajabat lahul jannah, kata Nabi. Wajib atas dia syurga. Takkan mana tuan-tuan dengar, tuan-tuan jawab. Baik. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Baik. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrah dia kerana Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, barang siapa yang hijrah dia itu kerana dunia yang dia nak ganjaran dia, ataupun kerana perempuan au imra'atin yankihuha, yang dia nak nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu berdasarkan apa yang dia nak, mana dia akan dapat. Kalau dia hijrah tu kerana dia nak nikah, dia usaha, dia akan dapat. Tapi dia dapatlah nikah tu je lah. Dia tak dapatlah Allah dan Rasulnya. Kalau dia buat kerja ni kerana nak glamour, kata satu-satu kerja, dia akan dapat dah glamour, Allah akan bagi kat dia glamour. Tapi dia dapat glamour saja, pahala dia tak dapat. Ada orang tolong orang, buat macam-macam kerja kebajikan, tapi dia nak orang kenang dia sebagai seorang yang baik. Orang kenang tak dia, orang akan kenang dia. Semua orang akan kata dia baik, tapi yang tu sajalah dia dapat, yang lain dia tak dapat. Takut tuan-tuan. Ada hadis yang lain, takut macam hadis ni. Di hari akhirat kelak ni akan didatangkan kepada di depan Allah orang-orang yang ada 3 jenis golongan. Salah satu di antaranya ni orang-orang yang dia berjuang di jalan Allah. Bila didatangkan di depan Allah, kemudian Allah akan perlihatkan dia. Ini ialah balasan orang yang berjuang di jalan Allah, syurga dan macam-macam bagi dia tengok ni. Kemudian Allah tanya dia, kenapa hang berjuang? Maka dia kata, dia berjuang lillahi wa rasuli, untuk Allah dan Rasulnya. Maka kata Allah kepada dia, kadzabta, hang berjuang bukan untuk Allah dan Rasul, tapi hang berjuang kerana hang nak dikenang sebagai seorang syuhada. Hang nak orang puji hang nak orang lambung nama hang. Dan semua tu aku dah bagi dah, hang dah dapat dah di dunia. Maka tak ada apa dah ke hang masuk neraka. Dia masuk neraka tuan-tuan. Ni dari Sahih Muslim. Lepas tu didatangkan golongan kedua pula. Ni yang saya takut ni. Orang yang pandai agama, orang yang mengajar agama, orang yang dikenang sebagai guru-guru agama ni. Orang yang melantunkan bacaan Quran. Didatangkan depan Allah, kemudian Allah perlihatkan kepada dia, ni dia balasan nikmat orang yang mengajar agama, buat dakwah, mengaji Quran. Ni balasan dia. Maka Allah tanya dia, kenapa hang buat kerja dakwah ni? Dia kata, agar Islam ini berkembang, agar nama Allah ditegakkan, untuk Allah dan Rasul, tak ada niat lain. Allah kata, kadzabta, hang bohong. Hang buat kerja ni agar hang dikenang sebagai orang alim, agar orang hormat hang sebagai tok guru, agar orang puja-puji hang sebagai orang-orang soleh. Maka semua tu hang dah dapat dah atas dunia. Habis dah hang punya hutang hang masuk neraka. Masuk neraka dah tuan-tuan. Yang tu kita takut. Pasal tu ikhlas ni bab yang mengajak belum tentu lebih pandai daripada yang diajar. Ikhlas bukan satu bab yang semua orang boleh klaim dia ikhlas dah. Tak boleh. Pasal tu kita kena sentiasa takut, sentiasa harap Allah terima lah pahala amalan kita ni. Takut tuan-tuan. Subhanallah. Takut sungguh-sungguh. Bab ikhlas ni jangan kata lah, takut. Kena kita sedekah orang ikhlas ni belum tentu. Setengah orang kita nampak dia lagu puji diri, tapi dia ikhlas sungguh, dia tak puji diri, dia cakap memang lagu tu. Ada orang contoh pernah jumpa orang lagu tu. Dia contoh, kami ni jenis masak semua sedap, dengar lagu riak, padahal dia memang cakap lagu tu. Ada kan orang kita lagu tu? Ada orang ni dia ni, kami ni biasa saja, tak tahu mana pun, tapi riak dia kita tahu ni nak suruh kita puji dia ni. Ada kan? Tu susah. Ikhlas ni satu bab yang susah nak kata. Doa lah kita pada Allah agar kita ikhlas. Saya takut nak cakap ni pasal yang ni. Takut sungguh-sungguh. Takut tak lepas yang tu. Tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan main buat apa kuliah ni? Bukan nak nak nama, kan? Bukan orang nak puji tau. Bukan ada siapa tahu main mengaji balik. Habis kuat anak-anak dengan suami isteri tahu. Habis. Kan?
Memang insya-Allah ikhlas dah, insya-Allah lah. Ni yang kami duduk di depan ni yang takut ni. Yang duduk dalam kereta duk fikir, aku ni lagu mana lah tu, esok mati esok ni. Takut tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan Allah terima sebagai ganjaran. Takut. Ya, ikhlas. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, boleh sikit kita tuan-tuan, saya nak habis hadis ni. Jadi siapa yang hijrah kerana perempuan, maka dia akan dapat perempuan. Hadis ni tuan-tuan duduk dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, kaedah dah saya cerita sikit kan. Kaedah ni tak salin tak apa. Hadis ni kan dia kata daripada Sayyidina Umar. Kan? Tengok atas tu. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar. Lepas tu tulis hadis tu. Hadis ni siapa riwayat? Imam Bukhari. Adakah Imam Bukhari ambil daripada Sayyidina Umar? Tak. Tapi sebab kitab ni Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi duduk kurun ke-7, maka dia buat lagu tu lah. Padahal dia panjang lagi tuan-tuan. Saya cerita dia bagi nampak. Sebab lepas ni bila kita nak masuk hadis kedua, 3, 4 ni, tuan-tuan dah faham dah. Hadis zaman Nabi cerita. Kemudian kurun pertama ni dia start himpun. Himpun ni maknanya apa? Pergi ambil di merata kawasan ni. Pergi ambil. Tak himpun lagi. Maksudnya mereka bertebaran di merata. Sampai awal kurun kedua, zaman Umar Abdul Aziz. Kan, Khalifah Umar Abdul Aziz, Khalifah Umayyah tu, dia kata kepada tok guru yang rajin, yang cerdas sikit ni, aku bagi duit kerajaan geran ni, pergi cari semua sahabat Nabi ke yang mana yang masih hidup, pergi minta hadis kat mereka, himpun, buat balik main. Maka masa tu pergi lah Ibnu Syihab Az-Zuhri pekat pergi. Cari lah dekat ulama ni, susun, tak dan berhabis. Dia meninggal tapi dia dampah kat anak murid dia, turun kat Imam Malik. Imam Malik main lepas tu. Imam Malik pun buku kalah jadi kitab Muwatta Imam Malik. Imam Malik ada anak murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i buatlah kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i ada anak murid Imam Ahmad. Imam Ahmad buat kitab lah Musnad Ahmad. Imam Ahmad ada anak murid. Siapa anak murid Imam Ahmad? Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud tu semua nama Imam Ahmad tu. Pakat buatlah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, semua nama Imam Ahmad belakang tu. Jadilah banyak kitab hadis dibukukan. Itu kurun ketiga, tahun 200 Hijrah lebih. Okey, jadi sanad ni maknanya daripada Zepa Imam Bukhari dia ambil kat orang ni sampai kat Rasulullah. Saya bagi contoh. Hadis ni Imam Bukhari ambil dekat tok guru dia nama Humaidi. Al-Humaidi tok guru dia. Humaidi ni nama Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Imam Bukhari ambil dekat Humaidi. Humaidi ambil daripada Sufyan bin Uyainah, member Imam Syafi'i. Sufyan bin Uyainah ambil daripada Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id ambil daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ambil daripada Alqamah bin Waqqas. Alqamah bin Waqqas dengar Sayyidina Umar kata ni. Sebab tu dia kata daripada Amirul Mukminin Umar. Betul tak? Nampak tak? Okey. Bukan Nabi kata Umar ni Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ni maksud dia apa? Ketua orang beriman, pemimpin orang beriman. Sayyidina Umar sebut hadis ni masa dia jadi pemimpin dah. Dia sebut atas mimbar, tengah khutbah tu dia kata sami'tu Rasulullah. Sami'tu ni past tense. Sami'tu ni I heard. Asma'u ni I listen, I hear. Tapi heard dia past tense. Sami'tu, aku pernah dengar Nabi sebut dulu. So Nabi sebut dulu. Sayyidina Umar cerita balik. Masa Sayyidina Umar cerita balik ni zaman dia jadi khalifah dah. Dia cerita atas mimbar. Maka Alqamah bin Waqqas dia dengar Sayyidina Umar, maka dia habaq ke anak murid dia Ibrahim At-Taimi ni, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ni. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi habaq ke anak murid dia lagi, Yahya bin Sa'id ni. Yahya bin Sa'id habaq ke anak murid dia pula, Sufyan bin Uyainah. Uyainah habaq pada anak murid lagi, Al-Humaidi. Humaidi habaq ke anak murid dia lagi, Bukhari. Bukhari pun buhlah buku dia. Itu kaedah hadis. Mengenai? Jadi kita yang main kemudian ni tak ada sangat tu, tak apa ke? Tak apa. Sebab selamat dah. Imam Bukhari buat masuk ni selamat dah. Sebelum Imam Bukhari buat masuk ke dalam kitab dia, dia cek dulu. Tok guru boleh pakai.
Dia ambil kat tok guru dia. Sufyan bin Uyainah ni okey ke? Dia cek. Okey, boleh okey. Dia cek sampai atas, clear. Maka dia masuk dalam Bukhari. Tu Sahih Bukhari tu kemas. Okey. Imam Bukhari wafat kurun ketiga. 240 lebih. Lebih sikit. 241 Imam Ahmad dia 250-an. Tapi kurun ketiga. Imam Nawawi main turun ke-7 lebih. Jadi dia ambil balik kitab Imam Bukhari yang banyak tu, dia cari hak elok-elok 40, dia buh dalam yang ni. Kita nak baca ni. Tu kaedah dah. Kita sekarang kurun ke-15 hijrah kan. Jadi itu kaedah dia. Jadi hadis ni itu perjalanan dia sampai kat kita. Sebab itulah dengar daripada Amirul Mukminin, dengar daripada ketua orang beriman Umar. Sebab apa dia kata lagu tu? Clue dia pasal Al-Qamah bin Waqqas dengar Umar kata masa dia khalifah dah. Amirul Mukminin ni gelaran Sayyidina Umar, gelaran pertama yang diberikan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar kita tak panggil Amirul Mukminin. Masa tu tak ada lagi gelaran. Orang panggil kat Sayyidina Abu Bakar apa? Khalifatu Rasulullah. Khalifah Rasulullah. Tu gelaran dia. Bila dia meninggal, dia wafat, kepada Sayyidina Umar orang tak tahu nak panggil apa. Tiba-tiba ada seorang panggil, "Ya Amirul Mukminin." Sayyidina Umar dengar, dia kata, siapa panggil lagu tu? Orang Bakar cuak nama aku. Dia kata, aku dengar lagu sedap juga nama tu. Maka lekatlah nama tu sampailah lepas pada tu orang Bakar. Tapi yang lekat betul-betul kat dia seorang lah. No? Sayyidina Umar. Maka baik, Kak Anas nak cerita lagi. Maka tuan-tuan, kaedah hadisnya begitu. Baik, kenapa hadis ni turun? Kita tutup yang tu lah. No? Kenapa hadis ni turun? Pasal ada seorang pemuda, tapi riwayat ni tak kuat. Dia hijrah kerana ada seorang perempuan, Ummu Qais. Perempuan ni dia minang. Tapi perempuan ni kata, aku tak mau terima hang lagi, hang tak mai kat aku. Maka dia pun pergi hijrah. Sahabat lain pun pergi hijrah. Dia pun berhijrah. Tapi dia dapat nikah, dia dapat tu je lah. Ummu Qais nama dia. Maka orang panggil dia tu Hajir Ummu Qais, pemuda yang berhijrah kerana Ummu Qais. Tapi sebenarnya riwayat ni tak berapa kuat nak dinisbahkan dengan hadis tu. Tapi tak apalah, cerita dia panjang. Cuma pokoknya hadis ni sahih. Hadis ni sahih, cerita pasal niat. Jadi tuan-tuan, pada malam yang pertama kita ni, kita clear dululah pasal niat ni. Maka niat ni benda besar tak? Sangat besar. Dia boleh mengubah segala-galanya. Kita boleh semayang sampai setengah jam, sampai 2-3 pagi semayang, tapi terlupa niat, maka tak dapat apa, dapat berdiri saja. Kita boleh sedekah juta-juta tapi tak niat kerana Allah, maka tak ada apalah sedekah kita tu. Kita boleh sedekah sekupang tapi niat lillahi ta'ala sungguh-sungguh, maka besar sedekah kita tu. Niat satu benda yang bukan kecil. Ulama-ulama dulu menceritakan, antaranya Al-Thawri menyebutkan, zaman kami belajar bab niat ni, lagu belajar praktikal, nak solat, nak haji semua ni, belajar pasal niat. Bukan belajar nak hadirkan niat, salli, bukan tu, yang tu kan. Belajar nak bina niat tu. Lagu belajar nak praktikal haji orang dulu. Sebab niat ni utama dan penting. Orang lekah piak semua hidup dia. Sebelum mati dia niat nak masuk Islam, nak hijrah, dia mati. Maka dia mati atas Islam dan hijrah dia. Al-Kiflu maksud dalam hadis kan. Kiflu 70 tahun hidup. Zina. Tu dia. Zina. Dia kaya, dia suka berzina. Malam tu, tutup dengan ni sana. Malam tu seorang perempuan main kat dia, nak pinjam duit dia. Dia kata, aku boleh bagi pinjam, tapi dengan aku bagi free saja duit. Aku nak hang. Perempuan ni teriak. Hadis ni Abdullah bin Umar riwayat. Dan Abdullah bin Umar kata, hadis ni Nabi ulang bukan sekali, bukan 3 kali, bukan 7 kali, lebih. Diulang. Maka perempuan ni teriak, kata, tak apalah, dah pasal aku terdesak sangat dah, boleh lah. Terpaksa perempuan ni. Maka perempuan tu pun serahkan diri daripada Al-Kiflu. Al-Kiflu dah naik duduk atas perempuan tu dah, duit dah bagi dah. Perempuan ni teriak. Al-Kiflu kata, pasal hang teriak? Aku rogol hang kau. Dah. Aku paksa kau buat benda ni? Tak paksa. Hang setuju dah tadi kan? Dah sign MOU dah kan? Sign dah. Kenapa hang teriak? Dia kata, pasal aku malu depan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apalah aku buat benda ni? Kalau bukan terpaksa, aku tak buat. Dia kata, aku malu kepada Allah sungguh-sungguh. Teriak. Al-Kiflu tak jadi, orang kata apa,
Bangkit, dia dah sebut dia dah duduk atas 4 lipatan perempuan tu dah. Dia boleh bangkit lagi. Dia bangkit, dia termenung, dia kata, hang yang susah lagu ni pun hang ingat Tuhan lagi tu. Aku seumur hidup senang, tak pernah ingat Tuhan. Lalu hang pakai baju hang balik, duit tadi tu hang ambil lah kan, aku tak mau buat apa lah kan. Balik mana? Malam tu juga dia mati. Kata Nabi, al-kiflu fil jannah. Dia masuk syurga. Ampun dosa dah semua hidup. Tak pernah buat baik pun. Tapi terlintas nak buat baik ni. Tak mau dah aku berubah. Tak dan lagi nak buat baik. Mati. Masuk syurga. Masuk syurga. Ada satu hadis ni tapi ke-9 lah. Masuk syurga. No? Niat ni Allahu Akbar. No? Dan tarik nafas tu macam nak cerita lagi tu. Wah, saya slow. Lupa nak main lagi bulan depan kan. Nak cerita semua habis tunggu dia. Baik. Maka kemah kita ingat bab niat kita kemah. Kita kena kemas sungguh-sungguh kok mana pun maksud hati kita, niat kita. Apa makna niat? Niat ni makna lintasan hati. Niat ni adakah dia kena ada sesuk sekali dah? Sebab tu orang ulama bincang Semayang ni Allah pasal apa? Pasal niat tak masuk. Niat tak masuk buat apa? Niat ni dia bukan kena buat. Dia bukan kena berniat dah. Kita angkat dia sebenarnya, kita dah niat dah tu. Betul tak? Siapa? Allah, siapa makcik angkat takbir? Nabi Maghrib, niat dah tu. Lintasan nanti Allah tak kejam tuan-tuan. Mati esok tak ada malaikat nak siksa. Pasal apa kena siksa ni? Ni pasal niat tak masuk. Allahu Akbar. Memang fiqh hajam pasal taruh tak ya ni sahaja aku. Tapi lintasan tu main maghrib Allah Ta'ala jadi makmum selesai. Ada sampai tahap ulama bincang. Kita kalau kata saya makcik terlupa sebut makmum tadi ni. Jadi ke mana lah? Terlupa nak niat makmum. Tapi makcik ikut dia dah tadi ikut. Niat dah tu. Betul tak? Kalau makcik tak niat, kenapa makcik ikut dia? Dia tu niat dah tu. Jangan duk risau. Tuan-tuan dalam ibadat ni tak payah risau tok teruk kan. Mak saya tak tengok video ni tak apa. Minggu ni dia tanya saya, aku sebut Muhammad, kan Muhammad? Saya kata sama lah mak. Dok, ada setengah ustaz sebut Muhammad. Alah, kan Muhammad. Saya kata mak saya, apa beza dia? Tu ada dek kat belakang mak saya kata kan. Zaqal-qalah. Alah, nak kena bunyi tak? Saya kata tak payah bunyi mak, dia bunyi sendiri. Ya ke? Muhammad. Cuba bunyi tengok. Saya kata Muhammad. Dia bunyi. Aku buat tak bunyi. Saya kata tak payah bagi bunyi mak. Kalau tu dia akan Muhammad, dia akan keluar sendiri. Kita tak payah kita Muhammad, tak payah. Nak abang kata apa? Kita lebih kurang tuan-tuan. Saya duduk rumah pun dah hadap yang tu juga. Maksudnya bagus ibu-ibu kita ni dia risau. Tapi tak payah risau sangat sampai tora-tora tu kadang ambil sembahyang ni sampai mandi wajib ni satu badan ni. Pasal apa? Pasal takut niat tak masuk. Niat tak masuk. Tak masuk muka tu kena dah. Niat tu dia lintasan kita duk buat tu makna kita duk niat duk buat dah tu. Betul tak tuan? Ni, pasal apa? Tak boleh puasa ni. Pasal apa? Pasal tak niat. Tadi lupa niat. Habis tu makin esok pasal apa? Makin esok nak puasa. Niatlah tu. Cuma nak selamat ni kita niat bila saja aku puasa esok hari kan. Tapi jangan kita duk kata esok tak puasa pasal apa tak puasa. Lupa niat. Habis tu makin esok tak? Makin esok. Makin esok tu bukankan makin esok dengan niat nak puasa. Sungguh. Habis tu niat dah tu. Cuma ulama bagi kita jalan selamat. Tak risau dah. Sebelum tidur niat dah siap-siap. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kalau terlepas lafaz niat ke berniat tak apa. Lintas kita duk buat tu dah niat dah sebenarnya. Cuma ulama susun bagi kita lebih selamat. Tuan faham ni? Bukan saya kata lagu ni maksud tuan-tuan tak payah duk niat dah. Tak niat. Sembahyang kena niat. Tapi yang kira niat bukan usolli tu. Sebab usolli tu di luar takbir. Ingat tak? Apa maksud sembahyang? Perbuatan yang dimulakan dengan takbir, takbiratul ihram sampai salam. Itu sembahyang. Jadi usolli lama-lama tu kira tak? Tak kira. Pasal dia lafaz niat. Tapi kenapa ulama ajak kita? Pasal nak bantu mudahkan kita. Tapi kalau dengan kita baca yang tu jadi lagi susah, tak payah. Itu maknanya maqasid, tujuan ulama ajak nak bagi mudah. Kalau rasa saya lagi susah nak tangkap usolli tak boleh tak apa. Allahu Akbar dalam hati tu dah jawab sampai maghrib makmum 3 rakaat. Okey cukup. Ya, sudah.
Jangan duk pening-pening kepala dah. Masuk tak tu sampai jadi atromen tersengah kan. Ya. Niat itu menghadirkan hati. Lintasan yang menghadirkan, dan kita duk ada tu dia duk rasa duk buat dah. Tapi saya ulanglah takut orang salah faham. Bukan saya kata ni maksudnya jangan kita ambil mudah sungguh-sungguh dah. Niat. Cuma jangan kita risau terlebih. Jangan risau terlebih. Kita duk buat tu niat dah tu. Jangan kita risau terlebih. Macam saya bagi contoh tadi tu lah. Saya puasa, pasal semayang jadi makmum kan. Dalam pada kita duk buat tu, kita duk niat dah tu. Kita duk belakang dia dengan niat kita nak ikut dia. Betul tak? Ni nak risau dah. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Bulan depan panjang umur kita masuklah hadis nombor 2. Islam, iman, ihsan. Panjang. Bulan depan hadis ni panjang. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa yafdal mursalin wa lamal malakatil muqarrabin wa adina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.